Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali, cikgu akan ceritakan sedikit pengenalan tentang aplikasi Scratch Junior. Scratch Junior ialah aplikasi pengautocaraan yang dibangunkan oleh Massachusetts Institute of Technology Media Lab. Scratch Junior dibangunkan dengan tujuan untuk menjadikan pengautocaraan lebih mudah dan seronok untuk kanak-kanak. Ianya menggunakan pengautocaraan berasaskan blok. Setiap blok disusun untuk membentuk suatu autocara. Antara muka Scratch Junior yang ringkas dan saiz aplikasinya yang kecil menjadikan ianya pilihan terbaik untuk mempelajari asas pengautocaraan. Jom kita mula coding dengan Scratch Junior. Baik, yang pertama sekali kita mestilah memastikan bahawa kita telah install aplikasi Scratch Junior ke dalam peranti kita. Ada dua versi untuk Scratch Junior ni. Yang pertama versi mobile, di mana murid-murid yang menggunakan telefon bimbit ataupun tablet boleh download di Google Play dan juga di App Store. Link untuk download ada diberikan di ruangan description. Manakala satu lagi versi adalah versi emulator yang boleh diinstall di laptop ataupun di PC. Link untuk versi emulator ni juga ada diberikan di ruangan description. Dia tak ada beza, cumanya versi emulator ni dibuat oleh pihak ketiga untuk tujuan pembelajaran. Dari segi penggunaan fungsi semuanya sama. Okey, sekiranya murid-murid telah berjaya, murid-murid boleh minta bantuan ibu bapa ataupun guru untuk cuba install ke dalam telefon bimbit ataupun ke dalam laptop masing-masing. Okey, sekiranya murid-murid telah berjaya install untuk aplikasi mobile ataupun aplikasi di telefon bimbit ataupun di tablet, murid-murid akan dapat ikon gambar kucing seperti ini yang tulis Scratch Junior tu. Jadi murid-murid boleh tekan untuk memulakan aplikasi. Manakala untuk versi desktop pula ataupun versi emulator, murid-murid akan dapat ikon yang berlainan, ikon watak yang berlainan. Okey, jadi murid-murid hanya perlu klik sahaja ikon itu untuk memulakan aplikasi Scratch. Baik, sekiranya murid-murid telah berjaya memulakan aplikasi Scratch, dia akan keluarkan paparan seperti inilah. Okey, yang pertama sekali apa yang murid-murid perlu buat adalah tekan butang home ataupun yang ikon yang gambar rumah ni. Okey. Baik, kalau murid-murid boleh lihat dekat sini, cikgu ada beberapa projek yang cikgu telah buat. Jadi untuk murid-murid, untuk yang pertama sekali menggunakan aplikasi ni, murid-murid akan dapati bahawa di ruangan ni murid-murid kosong lah, tak ada apa-apa projek. Okey, jadi yang pertama sekali kita tekan ikon tambah ni untuk memulakan projek kita yang baru. Ini adalah antara muka Scratch Junior. Okey, kita terus pergi kepada bahagian tengah. Okey, bahagian tengah ni adalah stage di mana kita akan hasilkan projek kita. Kalau murid-murid lihat di bahagian tengah ni ada satu watak ataupun kita panggil sebagai sprite. Dalam Scratch kita panggil sebagai sprite ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai peperi. Okey, jadi kalau murid-murid lihat mungkin sprite yang ada pada cikgu ni tak sama dengan yang ada pada Scratch Junior pada murid-murid, sebab cikgu menggunakan versi emulator. Dalam versi emulator ni dia tak ada watak kucing tu, watak cat tu cikgu tak ada. Tapi watak yang lain semua ada dan fungsi yang lain semua sama. Jadi murid-murid jangan rasa pelik lah kenapa cikgu punya watak ni lain. Okey, jadi kita terus pergi kepada sebelah kiri antara muka. Murid-murid boleh lihat dekat sini dia akan paparkan ke semua watak ataupun sprite yang
kita sedang gunakan di atas stage. Okey, contoh cikgu sedang gunakan sprite yang bernama tick ni. Okey, sekiranya kita ingin menambahkan watak ataupun sprite, kita tekan sahaja ikon tambah. Sekiranya kita tekan ikon tambah, Scratch Junior akan memaparkan ke semua watak-watak yang lain. Jadi murid-murid boleh pilih. Contoh katakanlah cikgu nak pilih satu watak yang lain, iaitu watak Arnab ni. Okey, cikgu klik dan cikgu tekan tanda right. Jadi watak Arnab ni akan berada di atas stage. Jadi kita boleh drag ataupun kita boleh tarik watak ni ke mana sahaja yang kita nak. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke sebelah kanan antara muka. Di sini memaparkan latar belakang ataupun background yang ada di dalam projek kita. Contoh dekat sini ditulis nombor 1. Maksudnya kita hanya ada satu latar belakang. Okey. Jadi kita boleh menggunakan lebih daripada satu latar belakang untuk satu-satu projek. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi ke bahagian yang tengah. Okey, murid-murid boleh lihat satu ikon di sini. Okey, ini adalah ikon presentation mode ataupun mode persembahan. Kita boleh membesarkan stage kita untuk melihat dengan lebih jelas. Okey, sekiranya kita tekan, okey, stage kita akan jadi besar. Jadi kita boleh lihat bagaimana projek kita sekiranya dipersembahkan. Okey, tekan semula untuk mengecilkan stage kita. Seterusnya di sebelahnya adalah ikon untuk koordinat. Sekiranya murid-murid tekan, akan keluar koordinat. Jadi kita boleh tahu dengan lebih tepat kedudukan sprite ataupun watak kita di atas stage menggunakan koordinat. Okey, tekan semula untuk menghilangkan koordinat. Okey, seterusnya adalah ikon background ataupun latar belakang. Okey, sekiranya kita hendak menambahkan ikon ataupun latar belakang, kita tekan dan pilih daripada latar belakang yang disediakan. Contoh cikgu pilih satu latar belakang ni. Okey, seterusnya kita tekan tanda right, dan latar belakang di stage akan berubah. Okey, seterusnya ikon ABC. Ikon ABC ni adalah fungsinya adalah untuk kita meletakkan tajuk ataupun perkataan di atas stage. Okey, contoh cikgu tulis taman, dan kita boleh ubah warna. Tekan ikon tongcat tu, kita boleh ubah warna kepada biru ataupun kuning. Dan seterusnya ini adalah ikon untuk mengubah saiz font. Kita boleh ubah kepada besar ataupun kecil. Okey, seterusnya setelah selesai, kita tekan di luar, dan kita akan dapat perkataan tu. Okey, seterusnya ikon yang berwarna biru pekat ni akan cikgu terangkan di dalam video yang akan datang. Dan ikon bendera berwarna hijau ni adalah ikon start ataupun mula. Sekiranya kita ingin memulakan projek kita, kita tekan ikon bendera hijau ni untuk memulakannya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi ke bahagian bawah atur cara. Okey, di sinilah terletaknya blok-blok pengaturcaraan. Blok-blok pengaturcaraan disusun mengikut kategori dan fungsi masing-masing. Okey, kita pergi kepada blok yang pertama. Kategori yang pertama yang berwarna kuning ni adalah blok tindak balas. Okey, dalam blok tindak balas ni ada 5 blok yang murid-murid boleh gunakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada blok yang berwarna biru, iaitu blok pergerakan. Okey, ada 8 jenis blok pergerakan yang murid-murid boleh gunakan. Okey, seterusnya berwarna ungu adalah blok paparan ataupun looks. Dia akan mengawal bagaimana sprite ataupun watak kita, bagaimana rupa sprite ataupun watak kita. Seterusnya yang berwarna hijau adalah blok bunyi ataupun sound, di mana kita boleh masukkan bunyi ke dalam projek kita. Seterusnya yang berwarna oranye ni adalah blok kawalan ataupun kontrol. Blok ini berfungsi untuk mengawal objek kita, sama ada kita perlu membuat ulangan ataupun loop, ataupun mengawal
kelajuan kelajuan objek kita sama ada laju atau perlahan. Dan akhir sekali adalah blok akhir yang berwarna merah ni. Jadi blok akhir ni akan menentukan sama ada projek kita akan berakhir begitu saja ataupun perlu diulang. Okey, jadi penerangan tentang blok-blok pengaturcaraan ni juga akan cikgu terangkan di dalam video yang akan datang. Okey, jadi untuk tutorial yang pertama ni cikgu harap murid-murid boleh explore dan biasakan dengan kesemua fungsi yang terdapat di dalam Scratch Junior. Jadi kita akan sambung di dalam video tutorial yang akan datang. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.